Hai, Assalamualaikum semua murid-murid. Apa khabar? Cikgu harap semua sihat-sihat belaka lah ya. Okay, so cikgu akan mengajar kamu semua subjek prinsip perakaunan, okay, bagi tingkatan 4. Cikgu tahu subjek ini adalah satu subjek yang baru untuk kamu semua. Jadi sebelum cikgu pergi dekat kandungan yang kamu akan belajar bagi tingkatan 4, cikgu nak tunjukkan format pentaksiran prinsip perakaunan bagi tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, murid-murid, seperti yang murid-murid boleh tengok di paparan slide, okey, format pentaksiran prinsip perakaunan mempunyai 3 kertas, iaitu kertas yang pertama soalan objektif, kertas yang kedua soalan subjektif dan juga kertas 3 adalah projek, di mana murid-murid perlu membuat kerja khusus. Okay. Bagi kertas 1, soalan yang wajib dijawab adalah 40 soalan. Maksudnya semua soalan lah perlu dijawab. Okay. Manakala bagi kertas 2, terdapat 2 bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A terdapat 3 soalan yang mana pelajar wajib untuk menjawab kesemua soalan bagi bahagian A. Okay. Dan bahagian B pula, soalan terdapat 3 soalan tetapi murid memilih 2 soalan sahaja. Okay. Dan markah yang diperuntukkan adalah 60%. Okay. Tadi untuk kertas 1, wajarannya adalah 20%. Okay. Lagi 20% adalah untuk kertas 3, okay, di mana murid-murid akan membuat kerja khusus ini tahun hadapan, tingkatan 5. Okay. Bermula daripada Mac hingga ke Mei. Okay. Markahnya adalah 20%. Alright. So, untuk setiap individu, setiap murid perlu menghantar projek ataupun kerja khusus prinsip perakaunan ini. Okay. Untuk mendapatkan 20%. Okay. Okey murid-murid, so untuk kandungan mata pelajaran prinsip perakaunan tingkatan 4, okay, terdapat 9 modul kesemuanya. Okay, bermula daripada pengenalan kepada perakaunan. Okay, sekejap lagi cikgu akan sentuh bab ini. Modul kedua, klasifikasi akaun dan persamaan akaun. Yang ketiga, dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat. Yang keempat, buku catatan pertama. Modul yang kelima, ledger. Modul yang keenam, imbangan duga. Modul ketujuh, penyerta kewangan milikan tunggal tanpa pelarasan. Modul yang ke-8, pelarasan pada tarikh imbangan dan penyediaan penyerta kewangan milikan tunggal. Dan yang terakhir, modul yang ke-9 adalah pembetulan kesilapan. Okey, baik murid-murid. So, untuk akhir pembelajaran ini, cikgu harap murid-murid akan dapat membandingkan fungsi simpan kira dan juga perakaunan. Yang kedua, murid-murid dapat melakar kitaran perakaunan. Dan juga yang ketiga, menerangkan setiap peringkat dalam kitaran perakaunan. Dan yang terakhir, murid-murid dapat menerangkan apakah sub-sub bidang yang terdapat dalam perakaunan. Okey murid-murid, jadi cikgu akan tunjukkan bagaimana perbandingan antara fungsi simpan kira dan juga perakaunan. Okay, bagi kedua-dua fungsi, okay, terdapat persamaan antara simpan kira dan juga perakaunan, di mana simpan kira dan juga perakaunan mengambil kira fungsi mengumpul, menyusun, menyimpan, merekod dan melapor rekod-rekod perakaunan. Okay. Seperti yang murid-murid boleh tengok, kalau di kedai, di premis-premis perniagaan, biasanya dia akan menggunakan konsep simpan kira. Okay. Bagi premis-premis yang kecil lah kebiasaannya. Okay. Tetapi apabila kita melibatkan konsep perakaunan, okay, kita akan luaskan skopnya, okay, daripada proses melapor tadi. Kita akan membuat analisis, kita mentafsir perakaunan tersebut, kita membuat perancangan, kemudian kita menilai dan kita membuat rumusan. Okay. So itu adalah perbezaan antara simpan kira dan juga perakaunan. Simpan kira skopnya lebih kecil, manakala perakaunan skopnya lebih besar, di mana kita akan membuat di akhir perakaunan kita akan merumus apakah
keputusan yang perlu kita buat, okay, selepas kita membuat perakaunan. Okay. Okay, murid-murid. So, untuk kitaran perakaunan, okay, yang pertama, bermula daripada dokumen perniagaan, murid-murid akan menggunakan dokumen-dokumen ini, contohnya seperti invoice, receipt, okay. Dokumen tersebut kita akan catatkan di dalam buku catatan pertama, kemudian kita akan masukkan ke ledger, kita panggil post ke ledger lah, biasanya post ke ledger. Kemudian menyediakan imbangan duga, pelarasan, kemudian imbangan duga selepas pelarasan ataupun imbangan duga terselaras, dan kemudian catatan penutupan, dan yang terakhir adalah penyata kewangan. Okay. Jadi murid-murid tak perlu risau. Okay. Kebiasaannya kita tahu bagaimana alirannya selepas kita dah sediakan akaun tersebut. Okay. Bila kita dah sediakan akaun, kita dah nampak alirannya, kita akan tahulah what is the next step after that. Okay. Okay, murid-murid. So, yang pertama seperti yang telah cikgu tunjukkan dalam kitaran perakaunan adalah dokumen perniagaan. Dokumen perniagaan ini sangat-sangat penting bagi sesebuah perniagaan kerana ia menjadikan sebagai bukti, okay, bukti bertulis bagi sesebuah urus niaga, okay, kerana sekiranya misalnya lah katakan audit datang, okay, dia perlu tengok transaksi dalam perakaunan sebuah syarikat, dia perlukan, okay, bahan-bahan bukti ini. Dari mana datangnya wang, dari mana keluarnya, ke mana keluarnya wang. Okay. Dan yang kedua, buku catatan pertama, di mana buku catatan pertama ini mengandungi terdiri daripada jurnal am, jurnal khas, buku tunai dan juga buku tunai runcit. Okay. Jadi daripada dokumen perniagaan tadi, kita akan rekodkan dalam salah satu daripada buku catatan pertama yang cikgu dah nyatakan tadi. Okay. Dan seterusnya adalah ledger. Ledger di mana catatan dalam buku catatan pertama tadi kita akan postkan ke ledger supaya kita lebih nampak, okay, akaun yang mana berkurang, akaun mana yang bertambah. Right. So yang keempat adalah imbangan duga. Selepas kita postkan ke ledger tadi, kita buat ke imbangan duga di mana baki-baki dalam ledger tadi kita akan masukkan ke dalam imbangan duga. Okay, imbangan duga dia ada debit dan kredit, di mana kita akan tengok kalau seimbang maksudnya kebanyakannya lah, kalau seimbang tu kita dah lega lah. Okay. Kalau tak seimbang tu mungkin ada salah di mana-mana. Okay. So kita kena check balik daripada mula apa yang kita salah. Alright. So yang seterusnya adalah pelarasan. Okay, pelarasan ni dia ada beberapa pelarasan, contohnya macam hasil dan belanja, okay, ada diskaun, ada belanja okay, ada susut nilai, ada peruntukan hutang ragu. Okay, ini kita akan belajar lah. Okay. Cikgu akan pengenalan kepada perakaunan hari ini, cikgu hanya tunjukkan serba sedikit saja. Okay. Dia punya detail tu kita akan belajar di setiap bab nantilah. Alright. So next adalah imbangan duga terselaras. Okay. Di mana selepas kita membuat pelarasan, kita perlu membuat imbangan duga semula. Okay. Imbangan duga yang selepas kita membuat pelarasan lah, kita panggil terselaras. Dan kemudiannya catatan penutupan, okay, untuk merekodkan penutupan semua hasil dan akaun belanja. Okay. Hasil dan belanja kita kena tutup, dan akhir sekali kita akan menyediakan penyata kewangan. Okay. Penyata kewangan ni kita akan sediakan di di akhir tempoh perakaunan lah. Okay. Kalau contohnya akaun syarikat tutup pada bulan Disember, maka penyata kewangan kita akan berakhir pada 31 Disember. Okay. Okey, yang seterusnya adalah tentang sub bidang perakaunan. Okey, perakaunan ni awak jangan ingat dia hanya mengira semata-mata. Okey, hanya membuat akaun semata-mata. Tidak ya. Okey, sub bidang ni terbahagi kepada beberapa, iaitu 4.
Yang pertama adalah perakaunan kewangan, okey, yang awak buat tadilah, mengira, mencatat dalam akaun, okey. Dan yang kedua adalah perakaunan pengurusan. Okey, perakaunan pengurusan ni kalau dalam bahasa Inggerisnya management of accounting lah. Okey, management of accounting ni biasanya kita akan menggunakan untuk mengira kos-kos produk. Okey, biasanya perniagaan akan gunakan perakaunan pengurusan ni untuk kira-kira setiap kos produk tu lah. Okay, pengauditan selepas kita ada catatan perakaunan, kita perlu ada pengauditan supaya kita dapat detect manakah catatan yang tak perlu masuk, manakah catatan yang salah, okay. Okay, pencukaian ni pun adalah salah satu antara komponen dalam perakaunan lah, okay. Okey, sub-sub bidang perakaunan. Okey, tadi cikgu dah terangkan sedikit. Jadi awak boleh tengok untuk perakaunan kewangan, okey, apakah tujuannya? Ia akan digunakan untuk pengguna dalaman atau pengguna luaran untuk membuat keputusan. Okey, pengguna dalaman ni maksudnya CEO syarikat, okey, manager syarikat, okey, bagaimana mereka menggunakan perakaunan ini untuk membuat keputusan. Sama ada nak naikkan gaji pekerja, sama ada nak memberi bonus, kita akan tengok akaun syarikat tu macam mana. Dan pengguna luaran tu maksudnya pengguna seperti pelabur, okay, pelabur, pihak bank. Okay, kalau pelabur dia nak melabur tak dekat syarikat ni, kalau dia tengok akaun dia macam ni, akaun syarikat tu macam tu, adakah dia nak melabur? Okay, kalau pihak bank, adakah dia nak memberi hutang dekat syarikat ni? Kalau contohnya syarikat ni tak memberi keuntungan yang banyak ataupun tidak berkeupayaan untuk membayar balik, okay, mungkin pihak bank takkan memberikan pinjaman lah kepada syarikat, okay. Dan yang kedua, perakaunan pengurusan. Okay, perakaunan pengurusan ni macam cikgu cakap tadi, dia mengurus tentang kos produk, okay, kos sebuah produk, cara pengeluaran produk tu, yang mana paling bagus, yang mana paling boleh meminimumkan kos tetapi dalam masa yang sama memaksimumkan keuntungan, okay. Okey, bagi pengauditan pula, okey, ia meliputi kerja-kerja untuk memeriksa atau menyemak dokumen perniagaan sesebuah syarikat lah. Okey, tadi syarikat dah sediakan akaun, okey, dan auditor akan memeriksa akaun tersebut. Okey, dia akan pastikan pihak syarikat tu mematuhi standard atau piawaian perakaunan yang sebenar. Okay, sebab kita ada standard-standard yang perlu dipatuhi. Okay, standard perakaunan Malaysia ada, ataupun standard perakaunan antarabangsa pun ada juga. Okay, kedua-duanya memang adalah sebab kita perlu selaraskan penyediaan akaun tu. Tak boleh syarikat ni buat macam ni, syarikat ni buat macam ni, tak boleh, okay? Sebab kita nak buat perbandingan, at the end kita nak buat perbandingan, okay? Sebab tu kita kena gunakan standard yang sama, right? Okay, yang keempat, percukaian. Okay, percukaian ni penasihat cukai akan memberikan nasihat dalam hal-hal pengurusan percukaian perniagaan. Okay, so setiap perniagaan perlu membayar cukai setiap tahun, iaitu cukai perniagaan kepada kerajaan. Okay, that's why perakaunan ini juga merangkumi percukaian lah. Okay, di mana setiap syarikat perlu membayar cukai. Okay, dan bagaimana cara penyediaan cukai tu tertakluk kepada bagaimana aliran tunai dalam perakaunan mereka. Okay, so cikgu harap penerangan cikgu ini dapat membantu kamu sedikit sebanyak. Okay, kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh utarakan soalan pada cikgu. Okay, boleh PM personal pada nombor cikgu. Alright, so untuk tugasan hari ini, cikgu minta untuk awak salin, okay, salin slide yang cikgu paparkan, alright, tentang 1.1.2 iaitu perbandingan simpan kira dan juga perakaunan. Okay, yang kedua, cikgu nak awak lakarkan kitaran perakaunan.
Yang ketiga, cikgu nak awak buat peta buih tentang sub-bidang perekonomian. Okey, so itu sahaja kelas hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengar kelas cikgu. Okey, so kita akan sambung pada hari Jumaat nanti. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.